dalam hujan lebat, Pak Ndak berada di deretan Reban Ayam dan Reban Itik di Kampung Kerubung, Melaka. Teruja melihat deretan reban-reban yang dibina oleh pasangan suami isteri, iaitu Abdul Rozi dan Puan Zakia Wahid. Di kesempatan ini, Pak Ndak ingin melihat karakter ataupun sifat-sifat itik yang begitu banyak di sekeliling rumah yang menjadi hobi kepada Cik Abdul Rozi dan Puan Zakia. Curahan hujan yang turun begitu lebat dengan air yang mengalir begitu deras, Pak Ndak perhatikan itik-itik ni menjadikan satu pesta kerana karakter itik ni suka air. Jadi Pak Ndak ambil kesempatan ni untuk merakamkan karakter-karakter itik yang basah kuyup ini yang terdapat 3 jenis menurut kata Cik Abdul Rozi. Terdapat 3 jenis itik yang dibela oleh Abdul Rozi, iaitu itik Jawa, itik nila dan juga itik daging. Yang permulaannya hanya 10 ekor sahaja sebagai hobi. Namun kini itik-itik ni membiak dengan cepat dan kini telah hampir 100 lebih mengikut kiraannya. Itulah dia hobi yang menjadi satu pendapatan kepada pasangan ini. Itik-itik ini dibela bebas dan lepas di sekeliling rumah. Terdapat kolam itik untuk itik berendam dan bermain-main dengan kawanannya. Itulah dia yang menjadi hobi yang terasa terhibur dan juga terasa satu terapi untuk menghilangkan penat apabila melihat karakter itik-itik yang terkedek-kedek, yang berkumpul dengan berkawan-kawan. Apatah lagi itik ini nampak subur dan gemuk-gemuk. Itulah dia hobi membela itik yang jarang dimiliki oleh insan-insan lain. Dari segi pemakanan, Cik Romzi hanya memberi dedak dan jagung sahaja kerana menurutnya dia tidak mahu mencampurkan dengan makanan sisa yang lain untuk menjaga kualiti daging supaya dagingnya tidak hanyir, dan juga kepada itik Jawa yang kerap bertelur pada setiap hari. Kualiti telurnya pun dapat dirasai jika kita memberi 2 jenis makanan yang kita jaga dengan penuh kualiti. Jenis-jenis itik ini mudah dikenali. Itik Jawa berwarna coklat dan mudah bertelur. Itik nila mukanya berwarna merah-merah dan berwarna putih dan juga ada bercampur dengan warna hitam. Begitu juga dengan itik daging, di mana bulunya penuh di muka hingga ke ekor. Begitulah bila minatnya kita kepada haiwan yang kita cintai. Hujan semakin lebat, arus di longkang-longkang semakin deras, menjadikan itik ni satu pesta air untuk bermain-main dan berkumpul sebelum pulang petang. Hujan lebat di waktu petang ni menjadikan satu panorama suasana kampung yang indah Pak Ndak dapat rasai dengan pemandangan itik-itik yang begitu banyak bermain di lopak-lopak air. Perhatikan dengan menggigal kepaknya dan juga membersihkan badan sebelum pulang ke reban. Kuek, 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 kuek. Bersahut-sahutan, itik memanggil kawan-kawan untuk berada dalam satu kawanan. Begitu juga dengan itik nila, itik serati dan juga itik daging, seolah-olah memahami dan menggigalkan ekornya bergoyang-goyang. Kita dapat rasai satu pemandangan yang dalam kawanan itik ini terasa terubat rasa hati, apatah lagi orang yang membelanya. Inilah dia karakter-karakter itik yang Pak Ndak dapat perhatikan di musim hujan lebat.
Di air yang berarus dalam hujan yang lebat menjadi kesukaan kawanan-kawanan itik ni menyudu-nyudu mencari makanan. Kita perhatikan yang seekor ni, wah dia menyudu-nyudu mencari sisa-sisa makanan dan juga bersama kawanannya untuk melintasi air yang berarus. Itulah dia sifat-sifat itik yang sanggup basah kuyup dalam hujan semata-mata gembira dan juga rasakan suasana hujan ni seperti satu pesta. Tengok ekor dia bergoyang-goyang dan juga menggigil pada badan yang basah. Itulah dia seronoknya kita tengok panorama ini. Dalam basah kuyup, itik-itik ini pandai membersihkan dan juga mengeringkan bulunya agar bulunya itu cantik tersusun semula, yang tadi kering kini basah. Itik-itik yang subur, yang segar dan juga aktif memberikan telur yang banyak, terutama itik Jawa. Begitu juga dengan itik daging dan itik nila, telur-telurnya dieramkan hingga menetas dan anak-anaknya akan dijaga dan juga dikurung oleh Cik Rozi supaya menjadi matang sebelum dilepaskan kepada dunia ibunya. Itulah dia sifat-sifat itik yang kita kena perlu faham dan juga tuannya pun mengerti. Mengikut kata Cik Rozi, itik-itik ni akan berkeliaran di sekelilingnya seolah-olah faham itu adalah tuan dia. Terutama sekali pada masa untuk memberi makan jagung dan kedak. Mengenali jantina itik-itik ini melalui bulu dan saiz badan. Hari dah larut petang, itik ni akan pulang mencari sarang. Terkedik-kedik berkawan-kawanan mencari sarang untuk waktu malam dan mempunyai karakter yang lain pada siang dan malam. Itulah dia karakter itik yang Pak Andak perhatikan pada setengah petang hingga ke malam, hingga dia mencari sarang di sekeliling kawasan rumah ini. Itik pulang petang bila perut kenyang, ekor goyang-goyang, tanda hati senang. Selepas berbuka puasa di sini, Pak Andak ingin menikmati panorama malam bersama itik-itik ni. Bila dah jumpa sarangnya di perdu pokok yang berada di sekeliling rumah, itik-itik ni akan merehatkan diri. Tengok ekor dia bergoyang-goyang dengan kepaknya menggigil. Ya, inilah masa terbaik untuk itik-itik ni membersihkan diri. Pandak perhatikan betul-betul. Itik ni pembersih bila waktu malam. Dia akan membersihkan setiap bulu-bulu dan juga ekor-ekor kepak-kepaknya sebelum tidur. Inilah dia itik yang 3 jenis di sini. Pak Andak perhatikan karakternya. Ada yang duduk, ada yang sedang mengemaskan diri, ada yang sedang mandi dan juga ada yang mencari tempat sarang di tepi-tepi rumah. Itulah dia seronoknya panorama malam bersama itik-itik Jawa, itik serati dan juga itik daging. Hari dah hampir larut malam, pancaran lampu neon dan juga pancaran lampu daripada rumah membuatkan itik ni ada yang tak tidur lena. Kerana itik ni dia bukan tidur lena, dia hanya tidur pegun sahaja. Sebelum tidur tu dia membersihkan diri. Perhatikan ada yang dah tidur. Cara tidurnya dia lentukkan kepala dia, masukkan ke dalam sisi kepaknya. Itulah dia ciptaan Allah pada itik ni, macam mana dia tidur. Tetapi tidur yang tidak lena. Waktu malam yang gelap membuatkan mata itik ni mudah tidur. Tetapi pada cahaya yang terang, itik ni susah nak tidur. Itulah dia pancaran cahaya memainkan peranan dalam tumbuh besar sesuatu unggas ataupun haiwan. Dalam kawanan itik di sarang, pelbagai karakter yang Pak Andak tengokkan. Ada yang masih menggoyang-goyangkan ekornya, ada yang masih membersihkan bulunya. Tetapi itik ni peka kepada kalkatu. Kalkatu ni bila terbang saja rendah, itik ni akan jadikan dia sebagai satu makanan.
Itulah dia putaran alam semula jadi. Itik yang lena tidur akan ingat makanan dalam suasana yang sunyi sepi. Itik dan kalkatu memang menjadi kegemarannya. Di satu sudut lain, kita perhatikan itik ni dah mula lena tidur. Perhatikan kepala dia tu terlentuk ke belakang, merehatkan diri yang penat petang tadi mencari makan dan bermain hujan. Seronok perhatikan dalam suasana yang sunyi di banir pokok ni, terdapat kawanan-kawanan itik di satu sudut ni, masih lagi belum lena tetapi ada yang lain berdekatan dengannya dah tidur lena. Tetapi itik ni tidak tidur lena seperti manusia, dia cepat terjaga untuk hindarkan diri daripada musuh dan juga daripada haiwan-haiwan yang menjadi mangsa. Ya. Inilah dia itik serati, itik nila, itik daging dan juga itik Jawa yang terdapat di sini. Yang tu tak tidur lagi tu, agaknya dia nak jaga kawan-kawan dia ke yang sedang tidur supaya musuh tak datang. Inilah di antara karakter yang kena faham. Tuannya Cik Rozi dan juga Puan Zakia memahami karakter-karakter itik ini hingga dapat membela dengan penuh tekun dan sabar dan penuh subur dan juga segar itik ni. Terima kasih kepada mereka berdua yang memberi laluan kepada Pak Ndak untuk merakamkan karakter-karakter itik ini daripada petang hingga ke malam. Perhatikan kawanan ni di satu sudut di banir pokok ni tidur lena itik ni.